Solat sunat yang disunatkan berjamaah, solat sunat Aidil Fitri, solat sunat Aidil Adha, solat sunat Istisqa, solat sunat gerhana matahari, solat sunat gerhana bulan, solat sunat witir bulan Ramadan. Kalau kita buat berasingan lah dengan apa dia tarawih. Contoh 10 akhir kita tarawih 20, lepas tu kita tak buat witir, kita buat pagi esok berjamaah witir. Maka solat-solat sunat yang berjamaah tidak disunatkan azan, dalam masa yang sama tidak disunatkan iqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kitab Munyatul Musalli ke surat 54, tajuk sunat yang dituntut sebelum masuk solat. Kita dah selesai tentang sujud sahwi dan masalah-masalah yang berkaitan dengan sujud sahwi. Malam ni kita melangkah masuk tajuk yang baru, sunat yang dituntut sebelum kita melaksanakan solat fardu. Jadi dulu kita dah baca sunat-sunat ketika dalam solat. Sunat-sunat ketika dalam solat, sunat hay'ah, sunat ab'ah, yang tu dalam solat. Yang malam ni sebelum kita solat, maknanya sebelum kita takbiratul ihram, ada sunat-sunat yang perlu kita buat. Kalau kita buat, dapatlah pahala. Kalau kita tak buat, tak dapat apa-apa, rugilah. Tak dapat apa-apa, rugi. Selagi mana boleh kutip pahala, kutip. Jangan ditinggalkan begitu sahaja. Nanti kita akan baca pula sunat-sunat selepas solat. Dia ada sunat-sunat sebelum solat, sunat-sunat dalam solat, dan sunat-sunat selepas solat. Cuma kita mula hak dalam solat tu dulu. Jadi malam ni kita patah balik sebelum solat, apakah yang disunatkan kita buat. Sama ada kita solat seorang diri ataupun kita solat secara berjamaah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, sebelum solat dituntut mengerjakan azan dan iqamah. Baik, ini
Dua perkara yang dituntut kepada kita untuk kita melakukannya. Yang pertama azan, yang kedua ialah iqamah. Melayu sebut qomat, Arab kata iqamah. Azan apa dia? Iqamah apa dia? Azan ialah satu seruan atau panggilan untuk orang datang solat ke masjid, ke surau. Itu azan. Dia ada kalimah-kalimah yang sudah ditentukan, kita tak boleh ubah. Kalimah-kalimah yang ditentukan azan tak boleh ubah. Sebab azan ni dikira wahyu. Lafaz-lafaz azan dikira wahyu. Macam Quran mana kita boleh ubah? Kalau qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun tu sampai kiamat, tak boleh ubah. Tak boleh nak ubah tu ka qul ya ayyuhal ladzina kafaru, tak boleh. Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau ya ayyuhal ladzina amanu, ya ayyuhal ladzina amanu lah sampai kiamat, tak boleh ubah. Jadi azan pun sama. Saya tak nak ceritalah kisah azan tu mula macam mana, sebab dia jadi panjang. Sebab kitab ni untuk nak fokus pada solat. Kalau kita nak mengaji secara detail bab azan, kena buka kitab fiqh yang secara khusus membincangkan bab azan dan sebagainya. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, seruan untuk panggil orang datang solat di masjid dan surau. Sebab itu dia ada kalimah hayya 'alas solah. Mai solat. Orang Bali kata mari solat. Datang solat masjid surau ni. Hak mula-mula tak ada apa, dia membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia yang pertama mula muqaddimah. Dia dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar dua kali. Besarkan Allah dulu, kemudian bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah dua kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dua kali, barulah dipanggil hayya 'alas solah. Mai solat. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, itulah azan, panggil manusia yang di luar masjid mai solat. Baru ni tak sebut gitu pun. As-salatu fi buyutikum pula dah. Kau nak? Cikgu tak ada. Tuan inspektor. Cikgu tak mai sakit perut ke apa malam ni? Outstation. Baik, as-salatu fi buyutikum fi rihalikum. Masa musim PKP ataupun PKPB, PKPD, as-salatu fi buyutikum. Dia tak panggil datang masjid, dia suruh solat di rumah. Solat di rumah kamu. Cuma azan tu nak kita masuk waktu. Azan yang pertama nak kita masuk waktu, yang kedua nak ajak main masjid. Tapi bila dah masjid ditutup, oleh kerana nak jaga, nak putuskan rantaian pandemik COVID-19, maka kita tak dibenarkan untuk ke masjid. Cuma dibenarkan 3 orang saja. Untuk nak selesaikan fardu kifayah. Tuan-tuan, maka dia azan tu nak cerita dah masa waktu, boleh solat di rumah. Sebab tu dia kata as-salatu fi buyutikum, as-salatu fi rihalikum. Mana kalau kita di rumah, solat di rumah. Kalau kita di pejabat, solat di pejabat. Itu azan. Tuan-tuan, sebab tu dia kena suara dia lebih kuat. Suara dia lebih kuat dan lebih lanjut sedikit daripada qamat. Hayya 'alas solah, dia kena lanjut sedikit dan lebih kuat, sebab dia nak panggil yang di luar, bukan yang di dalam. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, itu azan, iqamah ataupun qamat kita kata. Iqamah artinya mendirikan solat. Makna kita dah nak dirikan solat. Tadi azan panggil datang solat, la ni nak habaq hang, kita nak solat. Tu dia ada iqamah ataupun qamat. Sebab itu ditambah dalam kalimah qamat, qad qamatis solah, qad qamatis solah. Dia lafaz macam azan juga, tapi dia satu-satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah.
Asyhadu an la ilaha illallah sekali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah sekali. Hayya 'alal falah sekali. Tambah qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Kita nak solat dah. Kita nak solat dah. Macam naik flight kita nak tolak ni. Flight nak terbang dah. Macam tu. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati. Tapi yang ni bukan untuk di luar, untuk yang di dalam. Sebab tu dia lebih cepat. Dia lebih cepat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia cepat. Azan nak panggil dua, lanjut. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia lanjut sikit. Dia tidak sama. Nah. Jadi muazzin bila dia azan dia kena beza dengan qomat. Dia tak boleh azan dengan qomat tu serupa. Nah, kalau serupa ni suami isteri serupa tak boleh. Hak mana suami, yang mana isteri, dia tak boleh serupa. Dia kena ada beza. Nah, azan tu kita kata suami, qomat tu isteri. Kalau dia dua-dua sama tak boleh. Nak boleh nikah sama-sama lelaki, boleh nikah? Sama-sama perempuan tak boleh. Besok sebab ada Bilal, dia buat lanjut qomat macam azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Tak dia. Lanjut macam azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Lanjut. Tidak sama. Nah, sebab qomat nak panggil hak dalam masjid dah. Tak perlu kita lanjut-lanjut, kita buat cepat, azan lanjut sedikit. Tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati sekalian. Ni kena mengaji lah. Tukang azan, tukang qomat tu pahala dia besar. Kalau dia buat remeh sahaja, dia tak dapat pahala, rugi serugi-ruginya. Sebab tu nak jadi Bilal, dia kena tahu benda-benda macam ni. Tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati sekalian. Kemudian azan ni, kalau nak solat tu solat apa? Azan ni. Azan untuk solat fardu atau qada fardu. Solat fardu ataupun qada fardu. Azan. Tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati sekalian. Walaupun kita seorang diri, kita seorang sama juga berjamaah sunat azan dan iqamah. Seorang diri pun sunat azan dan iqamah. Pak Long pernah azan solat seorang? Pernah azan tak solat seorang? Azan? Tak azan? Tak ramai yang buat lah. Tak ramai yang buat. Patutnya kita azan. Tapi kita azan bukan macam masjid. La ilaha illallah. Pergi dapur. Allahu akbar, Allahu akbar. Kejut ini. Ini kita kau mana? Gila ke apa? Azan slow sudah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita nak kita masa waktu dan sunat, ambil sunat je. Jangan duk jerkah. Hayyalas salah. Apa? Aduh, tuan-tuan, tapi dah muslimat yang dirahmati. Kalau kita dalam masjid, kita main masjid. Contoh pukul 3.40, pukul 4 nak solat Zuhur. Tak ada orang. Azan kuat tak apa. Duduk sini Allahu akbar, Allahu akbar, tak apa, tak ada orang. Azan kuat. Sebab kita pun takut lah. Azan kuat dia lari jin tu. Jin Samsudin lari ya. Tuan-tuan, tapi dah muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi kalau orang ramai macam ni, kita datang agak lewat, orang ramai gini, kita pergi azan kuat. Allahu akbar, Allahu akbar. Orang terkejut, masuk waktu dah kan. Kita tak reti masa mana kita nak kuat azan, masa mana kita nak slow. Kalau kita nak azan. Samalah azan anak kita, cucu kita tu padahal. Kita dapat cucu, anak kita tak reti azan, dia reti menyanyi ya. Jadi kita kena azan juga. Slow sudah lah. Tak boleh tengok Allahu akbar, Allahu akbar. Ni dia tangan kan sini. Allahu akbar. Bekak telinga budak. Baru lahir 15 minit. Pergi rekah telinga jengkeren tu. Allahu akbar. Tuan-tuan, tapi dah muslimat yang dirahmati sekalian. Nah.
Baik. Bila nak azan, solat fardu ataupun yang qada. Qada pun qada yang fardu. Solat sunat jangan azan. Sama ada solat sunat yang tidak disunatkan berjamaah. Kita nak solat tahajud malam-malam. Nak solat witir tak payah azan. Tuan-tuan, solat sunat yang disunatkan berjamaah, solat sunat Aidil Fitri, solat sunat Aidil Adha, solat sunat istisqa, solat sunat gerhana matahari, solat sunat gerhana bulan, solat sunat witir bulan Ramadan. Kalau kita buat berasingan lah dengan apa dia tarawih. Contoh 10 akhir kita tarawih 20, lepas tu kita tak buat witir, kita buat pagi esok berjamaah witir. Tu. Maka solat-solat sunat yang berjamaah tidak disunatkan azan. Dalam masa yang sama tidak disunatkan iqamah. Disunatkan kita kata as-salatu jami'ah. Sudah. Solat yang berjamaah ataupun solat yang dihimpunkan. Yang tu yang sunat. Solat jenazah pun sama. As-salatu jami'ah. Jangan duk qomat. Ni nak tunjuk warak pi qomat. Solat jenazah Pak Long lepas isyak. Ada jenazah. Jadi abang tu pi qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku pun terkejut. Dah dia qomat akan nak jekah dia biar pi ya. Biar pi dia qomat sampai habis, kita buat dek jelah. Nampak jahil. Nak tunjuk bagus, nak tunjuk alim tapi tak kena tempat, jadi malu muka. Nah, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Habis itu, AJK Masjid datang ustaz minta maaf. Yang qomat tadi kami tak kenal. Kami tak kenal siapa. Dia bukan Korea ni. Lepas tu, ni adik-adik si mati lah. Dia Korea lain, duduk di Sungai Petani tu. Dah main sini, keluarga dia mati, nak tunjuk kasih kepada keluarga, qomat. Allah, masjid tak mari. Mari pun waktu solat jenazah, masalah. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Azan pun untuk lelaki je, perempuan tak ya. Perempuan nak solat puak-puak dia, jamaah perempuan, tak payah azan. Qomat saja. Yang sunat azan ialah jamaah lelaki, perempuan tidak sunat. Walaupun yang solat tu sama-sama perempuan, kalau ada lelaki lagi lah tak boleh. Suara mereka ada masalah. Jadi tidak sunat. Baik, jadi apa hukum azan? Hukum azan sunat alal kifayah. Kalau kita ramai macam ni lah, untuk solat jamaah sunat alal kifayah, artinya bila seorang dah azan, hak lain tak payah. Akan nak azan seorang-seorang. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, azan seorang sahaja sunat tu dah lepas dah. Selesai dah. Orang lain tak payah buat. Sunat kifayah. Fardu kifayah hak lain. Ini sunat kifayah. Fardu pun ada kifayah, sunat pun ada kifayah. Fardu pun ada ain, sunat pun ada ain. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi bagi jamaah sunat alal kifayah ataupun sunat kifayah sahaja azan. Makna seorang sahaja, hak lain tak payah. Kalau seorang diri sunat ain. Dah dia seorang sunat ain. Sunat atas dia seorang tu untuk dia azan sebelum dia solat. Jadi boleh amalkanlah tuan-tuan. Muslimat yang dirahmati sekalian. Cuma saya dah sebut semalam di derga. Kalau kita solat ramai-ramai, yang solat di masjid ni tak apa sebab dia ada imam. Dia dah ada imam dah. Tahu dah siapa di imam pas ni, jengkreng. Tahu dah, tak apalah. Kalau kita bermusafir, kita pergi 3 orang contoh. Kita singgah di satu RNR. Kita pun bertiga, hak lain semua dah solat habis. Kita datang tu lewat. Kita ada 3 orang. Kita kena lantik dulu imam. Lantik dulu imam antara 3 ni. Siapa nak jadi imam? Jangan qomat dulu. Lantik imam, siapa jadi imam, bila dah lantik
baru imam tu suruh qomat. Imam tu okey qomat. Baru qomat. Ni tiba-tiba dia pergi qomat. Sebab apa Pak Long qomat sebab apa? Pak Long pergi bertiga. Pak Long bangun qomat sebab apa? Sebab Pak Long tak nak jadi imam. Pak Long kata aku dah qomat dah. Hang lah pula jadi imam. Hang lah jadi imam tu. Salah. Pak Long kena jadi imam. Yang qomat tu lah kena jadi imam. Sebab siapa suruh dia qomat? Hanya imam yang boleh mengarahkan dia qomat. Siapa yang arahkan dia? Dia mengarahkan dia sendiri, maka dialah imam. Pak Long jadi imam. Baru kena tu. Lain kali jangan qomat. Lain kali kalau kita pergi ramai-ramai, siapa qomat suruh dia jadi imam. Padahal muka. Apa suruh hang qomat? Tu imam tak ada ke dia? Kena mengaji molek. Tuan-tuan, semat yang dirahmati, kita nak lari daripada jadi imam, lah kita kena jadi imam. Padahal muka. Baik, tuan-tuan, semat yang dirahmati sekalian. Kena tahu benda-benda jadi. Baru dia jadi molek solat jemaah. Baik. Saya nak sebut sedikit tentang solat sunat ataupun syarat sah azan, muazzin azan, syarat sah azan. Yang pertama Islam. Orang Islam saja boleh azan. Bab ibadah ni orang Islam. Kafir tak boleh. Yang kedua mumayyiz. Budak-budak boleh untuk azan, tapi syarat dia mumayyiz. Bukan syarat akil balik, tidak. Dia berumur 7 tahun. 7 tahun kalau lelaki tak akil balik lagi. Sunat pun tak lagi. Sunat umur apa dulu? Sunat. Umur apa? Kita tak sunat lagi. 8 tahun. 7 tahun sunat tak lagi. Tapi dia duk mengaji tadika. Dah ustazah dia duk ajak dia azan comel. Dia boleh azan, dia sudah mumayyiz. Tuan-tuan, semat yang dirahmati, tak syarat akil balik. Mumayyiz boleh azan. Yang tiga lelaki lah. Perempuan jangan duk harap lah. Lelaki syarat sah azan. Yang keempat tertib kalimah. Mana kita kena ikut tertib kalimah. Mula daripada Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, kemudian pergi hayya 'alal falah, kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ikut dia punya tertib. Tak boleh lepas kita syahadah asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alal falah. Tak boleh. Lepas tu pergi pula hayya 'alal salah. Boleh tak? Tidak sah. Syarat sah dia mesti ikut tertib tu. Jangan duk modify. Benda-benda agama jangan modify. Tuan-tuan, tak boleh. Berturut-turut. Makna lepas satu kalimah datang kalimah baru. Lepas satu kalimah datang kalimah baru. Dia tidak boleh lama. Tidak boleh azan Allahu Akbar duduk minum dulu, jangan. Berhabis dulu. Oh, kita minum. Dah ni bulan puasa, bulan Ramadan. Macam mana? Kau puasa lah dulu. Masuk tu kau puasa dulu. Minum air setengah sudah. Lepas tu kau azan. Tuan-tuan, semat yang dirahmati sekalian. Sebab suara kita perlu dibasahkan dulu. Tidak ada serak nanti. Kita tak minum daripada pukul apa. Tadi dah azan zuhur dah azan asar dah. Ni nak azan maghrib pula nampak tak apa sedap. Minumlah dulu. Masuk tu dah kan. Minum dulu. Lepas tu azan. Baik, tuan-tuan, semat yang dirahmati sekalian, berturut-turut, tidak boleh diselangi dalam tempoh yang lama. Yang keenam, suara kita mau kuat. Untuk yang berjamaah lah. Tapi seorang diri dia tidak perlu tinggi. Yang kuat, dia nak suara yang kuat, dia bila azan secara berjamaah ni. Sebab tu Nabi suruh Bilal Ar-Rabah jadi muazzin. Yang mimpi azan Zaid. Tapi Nabi tak suruh dia jadi Bilal, jadi muazzin. Nabi suruh Zaid pergi jumpa Bilal, ajarkan kalimah-kalimah azan, suruh Bilal tu azan. Sebab Bilal suara dia lebih kuat daripada Zaid. Ada Abdullah bin Zaid. Tuan-tuan, semat yang dirahmati sekalian, dia suara kuat. Jadi kalau kita nak pilih muazzin masjid, pilih suara kuat, suara tinggi.
Bukan pilih adik-beradik. Kita suka pilih kroni, tapi azan Allah. Saya duduk dengar azan tu, taklah yok sebenarnya jadi muazzin. Sebab apa pilih dia? Tak ada orang lain. Ada tapi adik-beradik. Kroni juga. Nah, jangan pilih yang layak lah. Nah, dengan suara yang gagah, yang kuat, yang tinggi, bagi dia jadi muazzin. Kalau mikrofon rosak pun tak ada masalah, dia boleh lawan azan. Kita boleh dengar satu masjid terhad. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kemudian masuk waktu. Jangan main-main. Tengok waktu betul-betul. Masuk waktu azan. Ni tak apa, lebih kurang lah. Pakai azan dulu. Tidak sah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, pastikan masuk waktu. Pastikan jam tu tepat. Jam pula lebih daripada satu. Depan ada satu, kanan ada satu, kiri ada satu, belakang ada satu. Ni tak ada jam. Aku nak tengok time mana jam, kena tengok jam aku lah. 8-7 minit. Patut ada tu satu. Tu satu. Tu satu. Depan ni satu. Dia punya satu. Handphone dia punya di tangan lagi. Confirm. Kompong. Masuk waktu azan. Nah, jangan buat mudah-mudah, tak apa, seminit dua tak apa kot. Masuk tu, tuan-tuan. Tidak sah azan kita. Kecuali subuh tak apa. Subuh dia sunat 2 kali. 1 jam sebelum siapa pergi Mekah Madinah dia tahu. Nah, 1 jam sebelum tu azan dah tak masuk lagi. Yang solat subuh dah tak masuk. Lepas tu jam azan pula. Di sini kita pun ada di sini. Depan ni. Setiap pagi 5 pagi azan, 5 pagi azan, 5 pagi azan. Setiap hari. Di mana Palung? Depan ni. Masjid ke surau? Palung duduk mana? Depan ni. Rumah saya jelas dengar. Rumah saya jelas. Pukul 5 pagi azan, 5 pagi. Daripada dulu 2 tahun saya duduk, 2 tahun tu dia azan. Setiap pagi. 5 petang, 5 petang pula. 5 pagi. Mana sejam sebelum lah. Kalau lah 5 lah. Sebab subuh 6 berapa minit. Nah. Baik tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Subuh tak apa. Lain tak boleh buat 2 kali. Nampak Zuhur boleh Pak Dong? Zuhur buat 2 kali. 12 suku sekali azan. Pukul 1 suku azan pula. Ajaran ayah Pin. Tak boleh, subuh je boleh gitu. Nah. Baik, itu syarat sah. Syarat sunat azan menghadap kiblat. Azan nak solat memang menghadap kiblat. Takut kita nak azan nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi Mekah, menghadap kiblat. Nak azan nak halau jin syaitan, menghadap kiblat. Sunat menghadap kiblat. Nah. Suci daripada hadas. Makna dia tidak boleh ada hadas kecil dan bukan wajib, sunat dia tidak berhadas kecil dan tidak berhadas besar. Mana dia ada wuduk lah, sunat dia berwuduk. Dia boleh azan tanpa wuduk, tapi makruh makruh. Sebab lepas azan nanti dia yang nak qomat. Orang azan, muazzin, nanti dia lah qomat sunatnya. Orang yang azan dia lah qomat. Kalau dia azan wuduk tak ada, makruh. Lepas tu dia pergi keluar pula nak pergi tandas apa semua pula. Nanti orang lain pula azan qomat yang qomat. Jadi elok dia ada wuduk dan habis azan, nanti solat sunat dulu dan dia akan qomat. Azan ni untuk solat maghrib tak apa. Solat maghrib habis azan boleh qomat terus. Nah, la ilaha illallah. Baca doa azan Allahumma rabbaha tu. Habis tu Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, qomat terus boleh. Sebab maghrib ni dia pendek. Kalau kita lengah-lengahkan nanti jadi lambat untuk kuliah lah pula. Kuliah tak ada 20 minit, punggung tak ada panas, habis waktu. Elok lepas azan qomat terus. Comel ya. Nah, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, hanya maghrib sahaja. Hanya maghrib. Isyak lepas azan solat sunat dulu.
Subuh lepas azan solat sunat dulu. Asar, Zuhur lepas azan solat sunat dulu. Tak boleh qomat terus. Tuan-tuan, tiba-tiba muslimat yang dirahmati. Maghrib boleh. Nah. Ada besar boleh belum? Tak mandi wajib lagi, boleh tak? Makruh, makruh dekat-dekat haram. Makruh tahrim. Nah, tak ada wuduk makruh biasa. Ada besar? Kok mana boleh qomat ada besar? Teruk. Dia boleh mana masuk, boleh masuk masjid. Allah. Takkan masa azan dia keluar air mani. Masa azan keluar air mani. Ada besar. Ada juga jenis tu power, terlampau power, geng Undertaker. Bahaya. Baik, tuan-tuan, tiba-tiba muslimat yang dirahmati sekalian. Berdiri sunat. Makna yang boleh diri, berdirilah azan. Yang tak boleh, tak apalah dia duduk atas kerusi ke apa ke. Dia lama dah, tapi tak nak letak jawatan. Kita nak suruh faham-faham lah. Kalau nak suruh faham-faham lah. Takkan nak suruh Pak Long sila letak jawatan. Tak pernah sabar. Dia letak sendirilah. Tak ada orang nak suruh dia. Dia tu kena faham. Dah dia dah tak boleh dah, tak larat dah. Letak jawatan. Dok sayang 800. Tu walau 800 tu bila 800 bila tu takkan letak jawatan. Hak paling teruk tu siap kan sini tempat lain. Datang Jumaat tu siap, datang Jumaat sahaja, minggu sekali. Lepas tu dah sakit tak mai dah. Tak mai tu tak letak jawatan. Duk dapat gaji free, makan duit haram gitu. Kerja dak, gaji elong masuk. Nah, beringat sikit. Dah tak boleh buat kerja, letak jawatan. Tu imam pun asyik duk lupa. Asyik lupa, tak jumpa lakum dinukum oleh adik. Dah, letak jawatan. Allah takkan nak suruh. Faham-faham lah. Tak boleh 1,200. Jadi imam pun dak. Nah, jadi saja. Pelik tu. Kan sini ada tempat lain. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Berdiri. Dan sunat dia berpaling ke kanan dan berpaling ke kiri. Waktu dia sebut hayya 'alas salah tu ke kanan. Hayya 'alal falah tu ke kiri. Sunat dapat pahala. Yang kelima tertil. Tertil sebut bagi jelas. Kalimah-kalimah azan sebut bagi jelas pada hukum tajwid, pada makhraj, bagi fasih. Sunnah. Kalau tak fasih jadi makruh. Makruh ni tak dapat pahala. Azan sah tapi pahala azan tu tak dapat. Dan sunat tarjih. Makna muazzin sebut dulu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah secara perlahan sebelum dia sebut kuat. Itu nama dia tarjih. Sebut dahulu kemudian dia sebut kuat. Taswib bagi solat subuh. As-salatu khairum minan naum. Itu nama dia taswib, sunat. Untuk solat subuh azan dia gitu. Dan yang ni paling penting lah. Yang ni paling muazzin tak boleh nak jaga. Jangan melerek-lerek. Jangan melerek-lerek dan berlagu-lagu. Buka kitab fiqh. Buka Al-Fiqhu Al-Manhaji. Sunat-sunat azan tidak boleh dipanjang melerek-lerek dan berlagu-lagu yang panjang sangat. Makruh. Tak dapat pahala. Sedap-sedap lah. Yang azan panjang dengan pendek mas sedap mana? Sedap panjang lah. Hayya 'alas salah. Sedap tu. Sedap panjang. Kalau sedap mana? Pendek panjang. Makruh. Jagalah hukum tajwid. Hukum tajwid ni mat dia paling panjang 6 lah. Paling panjang 6 harakat. Ada mat 12. Mat. Hukum mat 12 harakat ada.
tajwid. Maklum ngaji tajwid. 12:20. Hayya 'alas solah. 16 rakaat. Makruh. Batu azan hak betul, bukan sedap pun. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Betul dah. Hayya 'alas solah. Hayya 'alas solah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. 6 rakaat. Tu apa tahu? Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian, berlerek-lerek, berlagu-lagu makruh. Tapi yang inilah yang paling disukai oleh muazzin dan paling disukai oleh makmum, orang ramai. Kalau azan pendek-pendek dia tak sedap, dia tertukar orang lain lah. Tu tak perlu. Dia nak jenis tu. Jadi kenapa ingat? Nak pahala, jangan melerek-lerek, jangan buat lagu yang panjang-panjang. Nah, baik tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Habis secara ringkas saya nak sebut tentang azan dan iqamah. Nak detail lagi kena buka kitab fiqh hak lain. Ni kitab bab solat. Dia tidak bincang bab azan iqamah, tak bincang. Cuma dia sebut sahaja sebelum solat sunat azan dan iqamah. Selesai. Masuk dah isyak ni. Jadi saya jawab soalan lah. Kalau saya masuk lagi dia akan jadi panjang. Jadi saya akan jawab soalan pada malam ni. Kita berhenti itu dulu. Kita akan sambung minggu depan perkara-perkara yang makruh dalam solat. Baik, kita tengok 2-3 soalan. Hari Isnin dan Khamis banyak orang berpuasa. Boleh ke masjid azan dan tunggu 10 hingga 15 minit untuk iqamah dan solat? Untuk berbuka puasa dulu, sedangkan waktu maghrib pendek pencerahan. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi dia kata hari Isnin dan hari Khamis dalam seminggu biasanya banyak orang puasa sunat Isnin dan juga sunat Khamis. Jadi persoalan dia kata boleh ke masjid azan bila azan masuk waktu, lepas tu nak solat tu dia tunggu 10 ke 15 minit untuk qomat dan solat. Sebab nak ambil masa berbuka puasa dan sebagainya lah. Nah, tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Dia azan adalah hak Bilal. Bilal ni bila masuk waktu dia pergi azan. Dia tidak boleh menerima arahan daripada sesiapa, dan tidak ada sesiapa pun boleh mengarahkan dia ataupun menghalang dia. Arah dia tak boleh, halang dia pun tak boleh. Masa waktu dia pergi azan, dia tak perlu minta izin dengan tu imam ataupun imam yang bertugas pada hari itu, ataupun dia tak perlu minta izin dengan ustaz yang sedang mengajar. Kalau waktu isyak lah, mana masuk isyak dia pergi azan saja. Tak payah duk kak gitu, tak payah duk ketuk mikrofon, tak payah. Dia tak perlu minta izin dengan sesiapa, sebab azan adalah hak dia. Dia pergi buka mikrofon, dia azan sahaja. Tu hak dia satu. Kemudian qomat hak imam. Bila tidak ada hak nak qomat, kalau imam tak izin dia tak boleh qomat. Dia cuma ada hak untuk azan sahaja.
Qomat hak imam. Imam kata okey. Imam kata KO. Tak boleh. Tak boleh hazan. Tak boleh qomat lagi. Dia pada arahan imam. Baik, tuan-tuan, semat yang dirahmati sekalian. Jadi masjid biasanya sudah buat satu keputusan. AJK masjid dia akan bermusyawarah buat keputusan. Kita ni kalau solat Zuhur, solat Asar, solat Maghrib, solat Isyak ni kita akan qomat selepas azan 10 minit contoh. Kalau kata subuh 15 minit ataupun 20 minit. Jadi dah diputuskan dalam mesyuarat berapa minit selepas daripada azan kita nak qomat. Jadi kalau yang tu Tok Bilal tak payah minta izin dah dengan Tok Imam. Mana bila dah cukup, mungkin kita dah setting masa dia, kan, masa dia setting dah, cukup dah masa dia, dia boleh pergi qomat. Dia tak perlu minta izin dengan imam. Tuan-tuan, semat yang dirahmati sekalian. Baik, bila kita dah buat keputusan 10 minit, jadi kalau hari kita puasa ke tak puasa ke, ikut keputusan itulah. Kecuali AJK Masjid meeting semula, kalau kita hari Isnin dengan hari Khamis untuk qomat Maghrib ini kita lewatkan sedikit sebab kita nak bagi ruang buka puasa dan sebagainya, diputuskan dalam mesyuarat, jalan. Dia keputusan mesyuarat dah. Jadi orang ramai pun tahu dah masjid ni kalau Isnin Khamis dia lewat sikit. Tak apalah, dah pakat tahu, boleh, tidak jadi masalah apa-apa. Cuma kalau biasanya malam Jumaat tu orang tak kuliah biasanya lah. Tapi saya kuliah tiap-tiap malam Jumaat, kuliah, memang ada kuliah. Tapi banyak masjid surau memang dia baca Yasin, ikut suka hati dia lah, tak ada masalah. Jadi kalau hari Khamis tu mungkin tak ada gangguan apa-apa. Kalau hari Isnin mungkin mengganggu sedikit lah kalau lewat. Sebab ustaz nak ngajak nanti, dia mungkin masa dia ke waktu isyak tu agak pendek, mungkin dia akan ambil lebih sikit, maka di situ kita kena sabar lah. Kalau dia ambil masa lebih sikit, kena bagi pada dia, sebab tadi dia dah mula lewat kuliah Maghrib, sebab kita dah ambil masa agak lewat untuk iqamah. Baik. Dalam banyak-banyak solat sunat apa yang kena baca doa iftitah? Kalau tak baca sah tak solat kita? Ni terlepas kereta api dah ni. Terlepas kereta api tak apalah. Lepas kereta api kita bagi tiket mula. Baik, tuan-tuan, semat yang dirahmati sekalian. Doa iftitah kita dah lepas dah. Dia sunat hay'ah. Dia bukan rukun, dia bukan sunat ab'ad, dia sunat hay'ah. Nama dia pun sunat. Maknanya bila sunat, kita baca dapat pahala, tak baca tak dosa. Cuma dalam solat dia jadi makruh. Jadi makruh kalau kita tak baca iftitah. Kita jadi imam, sunat baca. Kita solat sendiri pun sunat baca. Makmum tengok dulu. Kalau kita takbir dengan imam, baca. Kalau kita datang tu lewat dah, jangan baca. Lepas takbir terus baca Fatihah. Lebih lagi solat Zuhur, solat Asar, kita tak tahu imam tu duk baca apa lah. Dia baca Fatihah ke? Dia baca iftitah ke? Dia baca surah, kita tak tahu. Jadi lepas takbir terus kita baca Fatihah. Jangan baca dah iftitah. Takut masa tu imam ada surah nak habis lah. Kita tak tahu, kita duk baca lagi iftitah. Masalah. Tuan-tuan, semat yang dirahmati sekalian. Jadi kalau kita dah datang lewat, tak payah lepas takbir terus kita baca Fatihah. Tak perlu lagi baca iftitah. Dan solat jenazah tak sunat baca iftitah. Allahu Akbar tu terus baca Fatihah. Tak sunat dah baca iftitah. Jadi yang lain sama ada solat fardu ataupun solat sunat, dia sunat baca, tak baca pun tidak jadi apa-apa, dia bukan rukun. Dia sunat. Sebab tu saya kata ni lepas kereta api ni saya anggap yang tanya soalan ni mungkin umur 20 ke bawah. Mudah-mudahan. Kalau hak tanya soalan ni dah 40, 50, ni berat ni. Berat tuan. Sebab benda ni terlalu ni sangatlah. Mana dia tak boleh beza yang mana rukun dan yang mana sunat dalam solat. Kalau umur 40 ke atas berat.
Kalau umur 15, 16 dimaaf lagi pada syarak. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kalau tak baca tak ada masalah. Cuma makruh. Jadi bacalah tempat-tempat yang boleh baca. Macam tu. Okey. Untuk yang WhatsApp dah habis. Siapakah yang paling afdal untuk duduk di belakang imam? Baik tuan-tuan, semidah muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi belakang imam situ lah. Nah, 3 orang hak utama belakang tu jangan bukan sembarangan orang. Kita jangan duduk mencelah pergi. Kalau kita ni kain panjang sejengkal, jangan menduga lautan dalam. Tu lautan dalam tu. Situ dalam yang lautan. 1, 2, 3 tu dalam tu. Lubuk yang dalam. Kalau imam jadi masalah, 3 tu tak pandai buat, hancur solat jemaah, tenggelam habis. Tahu tak tu? Jadi belakang-belakang imam tu dia ahlul aqdi wal hilli. Anak ahli ilmu lah. Sekurang-kurang pun dia tahu hukum hakam selok belok solat jamaah. Dia tahu. Mana apa-apa berlaku pada imam, dia tahu nak buat macam mana. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, sebab tu yang belakang imam, kalau kita solat macam lah ni kita 1 meter. Kalau kita rapat balik nanti, kita kena pastikan tumit kita yang belakang tu kena sama lah. Tumit yang belakang dia ukuran sama sop tumit yang belakang. Nah, jadi kalau kita solat berdua, tumit kita hak makmum sebelah kanan ni, kita turun sedikit sahaja. Dia tak perlu jauh, dekat je. Kalau yang jadi makmum ni dewasa, yang kaki dia saiz 9, yang jadi imam tu mungkin budak lagi, mungkin 15 tahun, yang saiz dia 6. Jadi kalau dia turun sikit, kaki dia ni lebih panjang daripada imam ni. Kaki dia masih lebih, tapi yang penting bawah, hak depan tak kira, hak bawah. Jadi kalau kita duduk soft macam tu, hak ni dia punya tumit belakang atas sikit daripada member ni. Ni belakang imam, ni belakang imam. Dia duduk lebih sikit. Bila imam tu batal, masa berdiri dia keluar. Hak ni jadi imam, dia tak gerak ke atas dah, dia sambung terus. Tak sah sebab hak sebelah kanan dia lebih tinggi daripada dia. Maka dia tak layak jadi imam. Hak ni nak jadi imam. Sebab tu kita kena jaga kaki belakang bagi sama. Ni pun kita duk tengok ni, bila dah 1 meter, dia jadi tak sama, dia ikut sejadah. Jangan ikut sejadah. Pak Long ikut sejadah ke apa? Jangan ikut sejadah. Kalau ikut sejadah, kalau Pak Long hampas sejadah Pak Long, atas ni, bawah tu dia sejadah tu ke atas, Pak Long duduk atas sejadah, kaki Pak Long sudah lari tu. Tumit tuan-tuan letak di garisan akhir tu. Tu garisan tu letak tumit. Jangan tumit di atas. Oh jangan, tak sama saya duduk tengok, Allah, jadi macam mana lah. Sebab kita pakai sejadah masing-masing. Tarik sejadah tu betul-betul dengan garisan itu. Kemudian tumit kita betul-betul garisan, baru dia sama semua. Ni ada hak atas, ada hak bawah, jadi bukan sama. Tengok lah lagi. Masa lagi tak boleh esok. Jadi pula dah. Ingat tu, bagi sama tumit hak belakang, bagi sama garisan, baru dia akan jadi sama. Nah, jadi hadut belakang imam, orang yang tahu selok belok solat jamaah. Kalau imam tu batal waktu tahiyat, batal waktu sujud, tak apalah, dia tak boleh keluar lagi, dia kena bangun duduk antara 2 sujud, baru dia bangun. Bila dia bangun, hak belakang tu nak ganti macam mana? Pak Long mengesok ke atas gini. Mengesok gini. Pak Long macam mana? Kalau lah Pak Long
Imam tu batal, Pak Long duduk belakang tu, Pak Long nak ganti dia macam mana? Pak Long nak dengar tu, nak ganti macam mana? Oh jeng. Jangan duduk situ, Pak Long jangan duduk situ, tak layak. Nah, sebab tak tahu nak buat. Kalau imam tu batal waktu duduk, masa berdiri tak apa, saya duduk. Nah, jadi kalau kita tak reti, soalan saya tanya tuan-tuan tak reti, tuan-tuan tak layak duduk situ. Tuan-tuan, saya muslimat yang dirahmati sekalian, saya tak cerita lagi malam ni. Tunggu sampai bak dia 3 tahun ni. Sampai bak dia. Tak lama dah. Nak biar kita tiap-tiap minggu tak apa. Kalau sebulan sekali 3 tahun ya. Kalau kita tiap-tiap minggu dalam tengok tahun lepas habis Nah, insya-Allah. Baik tuan-tuan. Jadi soalan saya tanya, kalau tak tahu tadi jangan duduk situ lah. Nah, elokkan kita duduk di belakang imam kalau kita tak reti fiqh mengenai solat jamaah. Baik tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati. Jadi sekadar itu dulu pada malam ini. Mudah-mudahan dapat sedikit pencerahan yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wala ma'ana wala man yatba'una syakiyan wala matrudan wala mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.